dia ialah stigma dan diskriminasi pasca coronavirus. Saja ya abang buat tajuk ni adik-adik sekalian memandaikan dalam 2-3 hari kebelakangan ni adik-adik sekalian, COVID-19 ni melanda Kelantan dan juga ramai orang terdekat dengan kita dan jumpa dan dirujuk kepada hamba, khususnya hak terlibat dengan positif COVID. Bila terlibat dengan positif COVID ni adik-adik sekalian, macam-macam tanggapan negatif, pandangan-pandangan serong. Sebab tu adik-adik sekalian, satu tabiat orang kita yang berpuji, iaitu apabila terlibat ataupun terkena coronavirus ni, dia buat up status dia Facebook dia, dalam WhatsApp macam-macam lah. Hamba minta maaf. Dia biasa tu, skrip biasa. Hamba minta maaf dengan tua-tua semua kerana menyusahkan dia dapat tisak hamba ni positif COVID macam-macam lah. Dia akak sekalian macam-macam. Baik menyusahkan dan minta semua ni supaya giswet gitu gini hak berhubung dengan hamba di mana-mana, hamba pun tak ingat dah berjalan kata gitulah dia akak sekalian. Tu biasa kita panggil skrip-skrip biasa yang telah kita jumpa sebelum pada ni. Jadi adik-adik sekalian, hari ni hamba sengaja buat tajuk ni kerana sejak akhir-akhir ni, baru-baru ni pun ada dah dia adik sekalian, cuma akhir-akhir ni apabila coronavirus ataupun kita panggil mangsa-mangsa COVID-19 ni, COVID-19 ni adik-adik sekalian, duduk main kat depan muka, kat depan hidung kita ni, ramai sahabat-sahabat kita, ramai kawan-kawan waris-waris kita yang terlibat dan kita panggil terkena ataupun positif lah kita panggil COVID-19 ni, ataupun tak positif lagi baru kuarantin pakai gelap pindah dia kat sekalian, menyebabkan banyak dia panggil tanggapan negatif, pandangan serong daripada orang ramai terhadap beliau. Maka dengan sebab tu adik-adik sekalian, tanggungjawab kita selaku umat Islam ini bukan hamba mari nak ganti doktor dak adik-adik sekalian. Cuma hamba nak royak dari segi pandangan Islam sendirinya, lagu mana stigma dan diskriminasi supaya adik-adik sekalian kita tidak buat dosa free, kita panggil dosa free tanpa kita sedar, khususnya kita panggil terhadap mangsa-mangsa kita panggil positif COVID-19 dia akak sekalian. Sebab apa hamba cerita begini dia akak sekalian, hamba royak dalam sehari dua ni hambanya alhamdulillah dia akak sekalian, Allah Ta'ala nya tidak kena lagi penyakit COVID-19. Dan hamba pun tak say, tidak kata nak tak say dia akak sekalian, cuma nak ceritanya baik orang di sekeliling kita ni ramai sangat ada hak terlibat, antaranya seorang pesakit ataupun positif COVID-19 sehingga ke hari ini dia akak sekalian, baik nyomari perasaan bersalah dia tu sehingga nak jadi penyakit was-was, muju tak kecah kepala dia akak sekalian. Kerana apa? Kerana tanggapan negatif, tuduhan orang kita ni duk kecek, duk sebar melalui WhatsApp, duk royak kat orang tu kat orang ni. Dia dirasa bersalah, seolah-olah dia ni adalah punca pembawa, dia panggil kalau kita kata di masjid kota ni kena 35 orang ahli jemaah ni, jadi dia lah dia panggil pala jubbawa dia panggil. Jadi dia bila begitu 35 orang ni, nyawa orang duduk atas kepala dia, menyebabkan stres, tekanan dia ni meh-meh dia akak sekalian nak rujuk ke psikiatri. Logo cuci dia akak sekalian. Baik, kerana apa? Kerana sikap setengah orang kita ni yang mudah sangat dia panggil beranggapan, bahasa kita kat skor buruk lah, skor buruk dia akak sekalian kepada para penyakit. Bayangkan tuan-tuan sekalian, seorang perempuan memandu kereta seorang diri. Orang Kelantan kita dia kecek uduh, tapi adik-adik sekalian, kecek uduh dia tu kadang-kadang sedap dengar. Tino garik. Tu orang Kelantan, adik-adik sekalian. Seorang perempuan daripada Pucuk Johor Bahru pulah kereta sore-sore semata-mata adik-adik sekalian nak menyelamatkan family dia dan mari dia panggil di pusat kuarantin ataupun masuk ward di sebuah hospital di negeri Kelantan. Makna nak lari daripada anggapan buruk orang ramai ni, dia kat sekalian, pulah kereta seorang diri daripada Pucuk Johor Bahru.
Mari semata-mata dia akak sekalian takut tanggapan negatif. Baik, dia bawa kereta sendiri. Orang lain semua ambulans bawa pergi. Dia akak sekalian. Ambulans mari ambil di rumah. Pakai yang naik bola tu bawa. Buat naik ambulans bawa pergi. Topak kau kalau keren kau jual beli perak kau. Nuh, gapo dia tu? Putih kau adik akak sekalian bawa pergi. Ada. Tapi dia ni pulah kereta pergi sendiri. Dengan semata-mata nak jaga supaya tidak ada tanggapan luar, tanggapan liar, tanggapan buruk, skor buruk orang terhadap sebuah pusat perang ini. Kalau takdir kata ambulans dia ambil dia akak sekalian dia menginap di pusat sebuah kita panggil chalet ke ataupun hotel. Kalau ambulans dia ambil tutup hotel tu. Kenapa? Tak boleh. Baru ni ada orang positif duduk sini baru ni. Dia akak sekalian tutup gulu tikar dia akak sekalian. Sebab apa? Sebab dia panggil stigma dan diskriminasi ini cukup menebar khususnya dalam masyarakat kita dia akak sekalian. Baik, hari ni kita cuba tengok bicara puak-puak kita supaya kita tidak terlibat dengan kita panggil dosa peri dia akak sekalian. Adik kakak tengok tajuk, tengok gambar ni boleh faham dah. Ada. Dia punya stigma ni, diskriminasi ni gapo dia sebenarnya. Dah. Baik. Seorang sahabat hamba tu adik kakak sekalian tak beri ambulans lagi ambil di rumah dia. Rela anak dia hak tak ada lesen kereta pergi atas di pusat kuarantin. Tujuannya takut-takut orang kapur, orang tamil, masyarakat dia tahu dia akak sekalian anak dia duduk di rumah ni. Dia akak sekalian boleh jadi lapar, tak ada orang nak bagi nasi, bimbang takut jakit dia akak sekalian. Ada. Baik, inilah dia tanggapan orang kita. Baik, kita tengok dia akak sekalian, jangan rusing. Bila kecek bab stigma ni, gapo dia? Nama rima hak dipanggil stigma ni, gapo dia? Ada. Dia ada dua perkataan, stigma dan diskriminasi. Stigma ni adik akak sekalian, kalau tengok dalam kamus, dia royak bahagia yang terdapat pada bunga atau kepala putih pada bunga. Tajuk ni ambo ceramah lama dah adik akak sekalian, berhubung dengan bab HIV AIDS dulu. Dia akak sekalian. Cuma ambo modify malam ni jadi coronavirus. Sebab ambo tengoknya salah seorang klien kita tu hak mari kaunseling, dia tu beres dah, tak ada gapo dah dia akak sekalian. 20 hari. Tetapi masih lagi tekan ni terpaksa masuk kaunseling kerana tanggapan orang ramai terhadap dia tu begitu. Baik. Dia akak sekalian. Tu dia stigma. Baik. Hak kita nak kecek malam ni ialah stigma ni maksud dia ciri-ciri negatif. Ataupun kecek bahasa mudah prasangka buruk. Skor buruk dia panggil. Prasangka buruk yang ada pada peribadi seseorang. Kita tu skor buruk ke dia seseorang. Banyak dah dia akak sekalian. Baik, mari seorang kak. Baru tubik. Yang dekat. Tunjuk dengan muncul. Dia akak sekalian. Tu. Sikap hino yang adik kakak sekalian. Baik, kita tengok tak ada masalah. Itu dia panggil stigma dalam bahasa surat khabarnya begitu. Maksudnya prasangka buruk terhadap peribadi seorang. Nah, kita tahu dah bila skor buruk ni adik kakak sekalian, kita dok baca hadis sama dah, iyyakum wazzan. Ada. Awas kamu Nabi sebut daripada skor buruk ni. Nah, tu dia. Ada. Bukan skor buruk gitu. Korek dan cari pula dia akak sekalian. Korek, cari masalah ni. Lepas tu royak pula korek. Bisik dia akak sekalian. Ni adik akak sekalian. Tu dia panggil stigma lagi tu. Lagi. Stigma juga dia panggil prasangka buruk. Dia panggil jangan pandai hina, keji terhadap individu dan juga kumpulan tertentu dalam masyarakat. Dia akak sekalian. Kerana apa? Kerana ini akan menyebabkan sesetengah golongan merasa hina dan malu. Pasal ni nak coh kepala rujuk di hospital psikiatri. Lalu cik usi. Kerana stres dan tekanan sangat di pulau kita pagi. Ada. Seorang perempuan tu, ada akak sekalian yang rujuk kita ni, nama ayat klien kita ni, dia kata dianya terasa
Adik-beradik ada. Ibu bapa tak ada dah. Tapi adik-beradik ramai. Tapi bila sebut kata dia ni positif dia akak sekalian, serah hati dia atas kita ustaz. Adik-beradik kita usah kata nak gapo. WhatsApp tanya khabar, mung lagu mana? Misalnya duduk di pusat hospital ni. Masuk air kau, makan Panadol kau, ubat lusi kau. Ada akak sekalian. Tak ada. Ya bimbang takut jakit virus ni kok telefon dia adik gamuk adik akak sekalian. Siapa kok? Adik-beradik orang lain tak seroyak adik akak sekalian. Ambo puji seorang sahabat ambo. Ambo tak seroyak orang mana adik akak sekalian. Tapi sahabat kita yang tinggal berdekat dengan ni, satu hari dalam bulan lepas dia akak sekalian ambo nak pergi sembahyang jemaah. Pergi sembahyang jemaah, masuk nak pergi sembahyang jemaah telefon, mau WhatsApp masuk dalam telefon. Urut banyak sikitlah. Gak ambo ni bila duduk tengok hok mesej personal, kalau sekiranya hok grup ni tengok semula lah adik akak sekalian, muka grup ni jo tenang. Nah tak. Ni bila hok personal ni kita tengok nama saya kita tu, muka bila bawa kereta nak pergi semayang, pakai tekan. Pakai tekan di huluk lah, di atas tu ambo dak ingat kau gambar gapo. Siapa kau masjid? Tengok tak habis lagi dah huluk telefon aku ni. Apa pula? Oh, rupanya video. Buka tu ada 457 video di atas di akak sekalian. Payah tulis hujung sekali, ana positif COVID. Dia royak personal dia akak sekalian. Ana positif COVID, learning duduk di hospital ABC. Jadi kita pun tengok video tu. Bila tengok video dia tadi akak sekalian dengan ambulans lagi, lepas tu anak duk tengok ayah pergi dia sekelami naik ambulans, orang pakai ambulans pun naik bola dia akak sekalian. Kita berasa sayu kerana mengingatkan kita. Andai kata kalau kita sendiri kena lagu tu, lagu mana anak-anak kita? Ada. Benarlah tidak kata pergi, tidak kata nak pergi perang fisabilillah, tidak kata bawa M16. Tapi silap hari bola dia akak sekalian, gemulah gatu jangan bercari. Ada. Hari ni boleh tengok dia akak sekalian. Ambo duk ingat kau dah habis bulan 3 ni. Bulan 2 ni. Ambo duk kecek ni dah kali habis bulan 2 ni cukup 300,000. Tak dah habis. Hari ni hari 28 hari bulan 2. Esok 1 bulan 3 ni akak sekalian. Cukup 300,000 lebih dah. Di Malaysia kita ni adalah pengidap penyakit ataupun terkena dia panggil mangsa pada COVID-19 ni. Dia akak sekalian. Tu dia. Nak cerita. Baik. Ini menyebabkan setengah tu golongan tu merasa hina dan malu. Sementara golongan lain pula, hok bahagia jok kecek, hok tak kena lagi, hok negatif ni, dia akak sekalian, rasa lebih sempurna. Oh, mana? Sempurna. Ataupun mula takut pada golongan-golongan tertentu. Dek, jangan pergi main kat rumah tu. Wah, kena belakang tu baru ni tu. Ada. Tahun 2019 lagi kena dia akak sekalian. Tak boleh lagi nitah kat tu. Bimbang takut kena dia akak sekalian. Kawan tu ni gak bila sebut kata begini gak dia akak sekalian, tersisih daripada masyarakat dan dunia luar. Tak boleh nak mari masjid, tak boleh. Naik nampak nitah kat luar, tak masuk lagi. Habis akak tengok. Mana? Nak nyaru duduk mana ni? Nak ambil pun racun nak sembuh. Dia akak sekalian takut. Inilah dia adik akak sekalian. Ni dia panggil apa dia? Stigma dalam istilah dia. Baik. Sesar sokara. Kemudian dia buat stigma dan diskriminasi. Diskriminasi ni gapo dia pula? Merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu-individu tertentu. Saat ni yang baca saat ni Khairi Jamaluddin dia akak sekalian. Buat status dia akak sekalian apa nama ni berhubung dengan vaksin saat ni dalam Facebook Dr. Rafidah Abdullah dia akak sekalian. Amo tengok tak tahu itu satu tuduhan ke tak, amo tak tahu, tapi nak royaknya ada VVIP tertentu yang cuba untuk dia panggil ngejah lah, bahasa Kelantan kita ngejah supaya 200 seat pertama ni untuk cocok vaksin awal. Kita panggil potong queue. Ngejah potong queue nak cocok ni. Dia panggil vaksin COVID-19. Tahu tak? Hatu Khairi Jamaluddin up status dia adik akak sekalian boleh tengok.
Sehingga Dr. Rafidah Abdullah sebut, dia kata Khairi Jamaluddin hendaklah buka ruangnya aduan awam supaya rakyat ni ramai lagi boleh buat aduan secara terbuka berhubung dengan bab vaksin COVID-19. Nah tak? Nah tu dia. Nak ayat cerita dia akak sekalian. Bila ada benda-benda lagu ni, bila ada jalan ni, tu Khairi Jamaluddin melaporkan ada pula hak bahagian mengejah dia akak sekalian. 200 terawal ni puak kawan dulu. Umpamanya gitu dia akak sekalian. 150 terawal ni puak kita dulu. Ada orang lain tu biar dulu. Maksudnya baik, biar kita tak pakar pun dia akak sekalian. Baik, hak baris saya hadapan apa tak cocok lagi kau berapa tu biar aku selamat, orang lain mati pun tak apa. Gitu dia akak sekalian. Ni merujuk pada diskriminasi. Abang tengok ni, dia akak sekalian. Adik kakak boleh tengok. Sebab benda ni dijelaskan dalam media sosial. Media sosial ni boleh tengok. Semua orang boleh akses, semua orang boleh tengok di hujung jari. Ada. Merujuk pada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu. Ada. Kalau kecek diskriminasi kesihatan, maksudnya individu diberi layanan yang tidak adil kerana mereka menderita penyakit atau kecacatan tertentu. Kalau stigma tadi, prasangka buruk, diskriminasi, maksud dia ialah pelayanan tidak adil. Kita panggil second class, third class dia akak sekalian. Blokah. Tu gitu. Contoh dia akak sekalian. Contoh dia akak sekalian. Orang yang pernah menderita sakit jiwa. Sakit jiwa ni bahasa Kelantan kita ya kecek uduh dia akak sekalian. Kakak gila. Tu dia akak sekalian. Gila, mental dia akak sekalian. Baik, ditolak untuk mengisi jawatan-jawatan tertentu walaupun telah sembuh. Doktor melaporkan sudah 250% siap. Tapi dia aku tak boleh. Bekas gila tu. Tak boleh buat kira. Bekas gila. Walaupun siap molek, nombor molek, tak ada apa-apa. Tapi dia aku kerana dia bawa bekas gila. Dia aku sekalian. Kerana bekas gila ni, dia aku sekalian, maka layanan terhadap dia tu masalah. Itulah benda dia aku sekalian. Inilah dia benda yang menebar dalam masyarakat. Dia akak sekalian. Lepas tu kalau kecek panjang lagi kak, puak demon ni lapar kau kita kak. Dia tidak kata puak dia makan pisang, puak kita makan nasi. Dia akak sekalian. Dia makan nasi puak kita juga. Bila tak ada dia akak sekalian, timbul jenayah tu ni pecah rumah tak pecah rumah. Pasal apa? Demon ni lapar juga dia akak sekalian. Kalau dia kakak ingat dulu masalah HIV lagu tu juga. Keluarga yang kena dia akak sekalian. Kena pecat 24 jam tanpa notis dia akak sekalian. Nah ni dia panggil layanan yang tidak adil dia akak sekalian. Dan orang tanya, sedap duk kecek begini. Demo nak kau natu demo ni. Ambil hak bekas begini. Bukan masalah begitu dia akak sekalian. Kadang nak ceritanya bahawa sikap diskriminasi ni membunuh dia akak sekalian karier seorang dan jiwa seorang. Sebab tu dia akak sekalian, peringkat awal dulu COVID-19 ini, peringkat awal dulu dia akak sekalian, gelombang pertama dulu dunia kita tengok ramai hak gatal, hak bunuh diri, macam-macam dia akak sekalian. Kerana apa dia akak sekalian? Kerana ni dia panggil adanya dua sikap ini, stigma satu, yang keluar diskriminasi satu. Akhirnya ada yang terpaksa walaupun kita tak bunyi di Malaysia dia akak sekalian, tetapi ada kalau kita tengok dunia ini ramai dia panggil hak bunuh diri kerana kita telah menghukum dia daripada awal. Mahkamah tak hukum lagi, tapi masyarakat sekitar ni telah menghukum mereka, menyebabkan ramai yang terbunuh diri pun ada akibat daripada kita. Baik, hamba tengok laporan dia akak sekalian, hamba baca daripada Ketua Pengarah Kesihatan Dunia sedunia WHO Dr. Tedros Adhanom ni, dia sebut, dia kata stigma ni, prasangka buruk, merupakan dia kata musuh yang lebih berbahaya daripada COVID-19. Tu dia punya tanggapan dia akak sekalian. Dia punya kata-kata dia. Pandangnya Ketua Pengarah WHO-nya mengatakan bahawa stigma prasangka buruk seseorang ke atas seseorang ini
merupakan penyakit yang lebih berbahaya daripada COVID-19. Itu mengikut dia akak sekalian. Kenapa dia akak sekalian? Kenapa? Nah tak? Baik, ambo pun duk mikir sore duk melengung betul saat ni adik akak sekalian. Belum hari ni ambo tertengok ni adik akak sekalian klinik ni. Tapi ambo tak berubuh lah. Mamak kau samak kau wayah sak dia akak sekalian. Cuba adik kakak tengok gambar ni. Nah tak? Andai kata kita lalu ke klinik ni, klinik psikiatri USM Kubekhiyah misalnya. Lalu ni tengok kau cermin, ada salah seorang puak kita ni duduk cokoh atas kursi tu, doktor duduk depan dia. Mula-mula pergi lepas dah. Masuk dia ribuh, gustai balik. Biasa puak mak. Puak mak kota tu. Orang tengok. Rasa puak mak kota tu. Kata mula-mula. Bapa pula mengadak doktor sakit jiwa tu. Kau ada kak kuning perut tu. Mula tak? Gagal poket. Ambil Kau gambar lu tak? Duduk 3 minit. Orang Johor baru sapa dah adik akak sekalian. 3 minit sapa dah. Tu ambil. Pak mak gila. Pak mak ada sekian-sekian. Ni adik akak sekalian dia punya. Nah tak? Dia punya orang kita adik akak sekalian. Hak merayak adik. Sedek hok gi sekretari ni macam-macam. Hok tak boleh tidur malam rujuk sini. Tapi hok gi sini kita. Kakak gila dah lah. Tu orang kita ni akak sekalian ada. Ni dia punya kesal daripada tanggap negatif orang kita, stigma tadi yang menebar di akak sekalian. Ada. Baik tu ceritanya. Cerita stigma. Baik, dalam konteks kita orang Islam ni pula di akak sekalian. Kita orang Islam ni lagu mana stigma, prasangka buruk, diskriminasi, makna layanan yang tidak comel, tidak adil ni lagu mana? Ada. Adik kakak boleh buka Quran, adik kakak buka surah Al-Hujurat ayat 11. Ada. Antara banyak-banyak ayat tu, malam ni adik kakak kita tengok ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Dalam ayat ni ada 4 perkara antara benda Allah Taala larang. Ada. Wahai orang-orang beriman, amu buat warna kuning. 1, janganlah satu-satu pihak daripada kaum lelaki mencemuh, merendah-rendahkan puak lelaki yang lain. Kondeng, kalau bahasa kita kat bahasa Zamilan ni, kondeng. Dia akak sekalian. Pandai rendah. Stigma lah tu. Dia akak sekalian. Skor buruk kau orang. Kerana Allah Ta'ala sebut, baik, asa an yakunu khairan minhum. Kerana boleh jadi puak yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka. Boleh jadi kita kata begitu begini, dia tu lebih baik pada kita. Baik. Ambo dulu-dulu dia akak sekalian ni sekak banyaklah lama sekak coronavirus ni dia akak sekalian tak masuk lagi penjara lah. Ambo masuknya ialah pergi jumpa seorang banduan lepas dah ni dia akak sekalian kerana dalam proses perbicaraan pergi proses nak ambil persetujuan dia untuk nak jamin sahabat kita ni 8,000 riyal nak buat tubik kerana kita dapati bahawa dia ni antara mangsa kezaliman. Dia akak sekalian dia berkorban diri untuk menyelamatkan orang kapur, tetapi kerana perbuatan dia tu melanggar undang-undang, akhirnya ditangkap, dibawa ke mahkamah dan diremeh, dipenjara perkara cepat. Jadi bila hamba tahu, hamba cari pitih dia akak 8,000, jadi hamba pergi royak ke dia. Lah tu hamba royak. Sebelum pada tu hamba masuk penjara perkara cepat ni lama lagi. Hak terbaru ni dia ada alat scan dah. Dia akak semua kena pecah semua sekali masuk ke scan. Dah lah ni. Mula tak ada scan. Ini dia ada scanner dia. Masuk dia akak sekalian, semua benda dia scan. Ada orang pakai bateri dia akak sekalian jatuh ni, tak boleh scan dia akak sekalian. Kena masuk ke tepi, kena royak lah. Dia masuk ni. Baik. Bila untuk masuk penjara perkara cepat dulu, dia akak sekalian, antara klien kita dalam penjara perkara cepat ni ialah blok dia panggil banduan akhir. Blok banduan akhir ni ialah banduan yang telah dijatuhkan hukumnya. Baik, dia sudah merayu kepada mahkamah tinggi, mahkamah baik ngelah sekali mahkamah persekutuan. Bila mahkamah merayu mahkamah paling tinggi di Malaysia ni ialah mahkamah persekutuan.
Bila Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukumnya, contohnya 39B, akta dadah berbahaya, hukumnya gantung sampai mati. Nah dah. Bila habis daripada Mahkamah Magistrat naik Mahkamah Tinggi, lepas tu naik lagi adik kakak sekalian, Mahkamah Rayu, bila sekali Mahkamah Persekutuan, rayu, sabit juga 39B, akta dadah berbahaya, gantung sampai mati. Baik. Bila habis dah, paling rayu dah lah, Mahkamah Persekutuan paling tinggi sekali. Dia kakak sekalian. Baik, tunggu sekali lagi ialah pengampunan diraja. Dia panggil. Kalau rakyat Kelantan, Sultan Kelantan. Kalau adik kakak wilayah Persekutuan tu agalah. Kalau negeri-negeri lain, walaupun dia dijatuhkan hukum yang duduk penjara ke Jepun, kalau Pahal dia rayu di Sultan Pahal. Dia kakak sekalian. Mereka gitu. Baik, kalau raja apa. Kalau tak apa adik kakak sekalian, gatul. Gitulah. Baik. Nak cerita banduan akhir ni, lah dengan kesalahan dia buat 39B akta dadah berbahaya. Dia cari. Baik, hak lain-lain nyakit. Hak lain-lain adik akak sekalian 39 ramai lah. Belah-belah orang dekat 20 orang. Ambo tinggal itu adik akak 20 lebih. Dan ni tak tahu. Di penjara bekas Jepun kita. Baik. Banduan akhir ni bila kita masuk mengajar, kita kuliah dia ni adik akak sekalian. Kadang-kadang kita merasakan bahawa bukan kata kita nak lagu tu dah. Kadang-kadang kita rasa molek puak dia pula pada puak kita. Sebab apa? Sebab nak boleh kau gatul ni lama. Bukan kata 3 hari. Kadang-kadang menunggu rayuan ni sampai 3 tahun, 4 tahun. 5 tahun pun ada. Tunggu ni, proses dia. Baik, dalam telefon ni dia akak sekalian, dia duk ngaji. Dia duk tobat, dia duk gapo. Sebab apa? Sebab dia tahu, dia akak sekalian, dia nak mati bila. Buat kita ni kadang-kadang duk buat saja. Kita tak tahu. Mati lagu mana, tak tahu. Dan, ada. Sahabat-sahabat ambo hok tukar sebab ni adik akak sekalian, dia terlibat dengan penjara Kashpo ni. Kita duk buang dengan dia, adik akak sekalian, duk kecek. Dia kata setengah pada setengah orang Islam, banduan Islam yang nak dihukum gantung ni, adik akak sekalian, dia akan ambil lepas subuh pagi jemaah. Dia gantung orang Islam. Nah tak? Lepas subuh pagi jemaah. Jadi dia kata, ustaz, dia kata, ambil ambo ketika ambo berdoa maya subuh. Dia ambil. Ketika tu lagi gatul. Dia kata sekalian. Nak royak ceritanya bahawa walaupun kita kata kita tidak menghalalkan perbuatan dia. Cuma nak royak ceritanya, baik, perbuatan dia tu lama. Dia mengambil masa yang lama. Sehingga dia khatam Quran pun adik akak sekalian berapa puluh kali. Nak boleh kau dia siapa begitu? Ada ngajinya dengan tobatnya gitu gini puak kita sebulan sekali lah dia tak jumpa nak tobat. Dia akak sekalian. Puak dia pun semaya sama. Sebab apa? Dia ada bimbing yang khas. Dia akak sekalian. Kita tak nafi ada juga hok kamca pak mati pun ada. Aku nak mati. Nak mati lah gitu gini macam-macam adik akak sekalian. Tapi nak royak biasanya orang Islam ni lagu tu. Dia akak sekalian. Nah dah. Hak kita panggil hak khatam Allah sungguh. Hak Tuhan teri sungguh dia akak sekalian. Hak perikat tu. Kalau hak tidak perikat teri dia akak sekalian, boleh tengok dia akak sekalian. Dia tahu. Makna walaupun kita mencemuh dia tapi mati dia adik akak kurangnya secara Tuhan hormat. Sebab apa? Dia tahu dia akak sekalian. Sebab tu Allah Taala sebut jangan kita ni pelekeh. Ada. Boleh jadi dia tu lebih baik pada kita. Kita tak tahu. Baik. Baik, wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Yang kedua, janganlah pula setengah pada orang perempuan mencemuh dan merendah ke pihak perempuan yang lain. Kerana boleh jadi pihak yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka. Dua, dia kat sekalian. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Yang ketiga dia kata, janganlah setengah daripada kamu menyatakan keaiban setengah yang lain. Wala talmizu anfusakum. Kita korek duk cerita. Dia panggil aib orang lain. Wala tanabazu bil alqab. Jangan pula kamu panggil, kita panggil dengan panggilan nama gelar yang buruk, kita panggil gelar. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir dia bawa satu hadis menjelaskan bahawa sahabat-sahabat Nabi cerita, dia kata apabila kami berhijrah ke Madinah, baik, zaman tu dia kata sore-sore di kalangan puak-puak kita ni ada 3-4 nama sore-sore. Ada nama baik, ada nama tak baik, gelar ada belaka hok ketok dia akak sekalian kecik mak ketok ada belaka dia akak sekalian nama gelar sore-sore.
Baik, hukum dia adalah haram dia akak sekalian. Kita bubuh gelar-gelar buruk ni dia akak sekalian. Nada. Sebab apa? Dia sebuah gelar. Sebab apa buh gelar? Kalau sebut kerana gelar ni dia akak sekalian, bila sebut kata gelar, kalau yang kecil lagi gelar, pak tua dia akak yakin lekat lagu tu. Sebab tu hukum dia haram tu. Nada. Dia tidak kata gelar dia 3 hari lah. Nada. Tu dia. Baik. Nama dia Maimunah. Tapi muka dia budak ni tahu kecek telur lagi. Dia main ya. Jadi lah ni pas tua tak lekat nama Munah. Dia lekat ya pasal apa? Pasal dia telur dia akak sekalian. Tu nak ayat bahaya gelar. Sebab tu dia hukum dia haram. Ada. Bi salismul fusuqu ba'dal iman. Baik. Larangan-larangan tersebut menyebabkan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan pak ni menjadi fasik hukum dia. Sebab tu haram. Dan amatlah buruknya sebutan nama fasik, iaitu pada seseorang yang sudah pun ia beriman. Gitu. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dan ingatlah, siapa-siapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasiknya, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Gitu dia akak sekalian. Jadi kita dalam orang Islam ni mana dilaranglah dalam ayat ni daripada kita ni kadang-kadang kita tu stigma, makna skor buruk, diskriminasi dia akak sekalian. Baik, kita buat layannya kelas, kita panggil kelas kedua dan ketiga, tidak sebagaimana orang ramai dia akak sekalian terhadap golongan khususnya sesama kita. Bukan bererti kita dengan penyakit kalau begitu tak apalah bercampur aduk. Bukan begitu dia akak sekalian. Mengikut SOP yang ditetapkan itu tidak apa. Ada. Tapi kadang-kadang benda-benda yang kita buat ni benda-benda yang tak masuk akal ni yang jadi masalahnya. Ada. Hingga siapa bunuh diri. Kenapa hamba kata begitu dia akak ni? Hamba ambil data-data ni daripada KKM. Enggak, hamba tidak doktor dia akak sekalian. Cuma hamba baca. Kerana golongan yang dijangkiti COVID-19 ni tidak melakukan sebagai kesalahan. Benarnya. Jangan sisihkan mereka. Baru ni dia akak sekalian, wama kena sini. Kawasan tu kena dia akak sekalian. Baik. Dia tidak menjadi kesalahan. Bukan dia kata nak main. Panggil ke dia apa mak? Panggil coronavirus mari biar kena penyakit boleh coti. Tak ada seorang habuk lah betul dia akak sekalian. Cuma muka gi tempat ramai terkena. Jaga duk SOP. Tangan licin lemu lah bahaya di hand sanitizer. Tapi apa nama ni? Face mask ni 3 lapis dia akak sekalian. Nak kena juga nak buat mana? Dia akak sekalian. Ada. Baik, dia tidak menjadi kesalahan. Jangan sisihkan mereka. Satu. Yang kedua dia akak sekalian. Jangkit COVID ni tidak bermaksud seseorang itu kurang bermakna kepada orang lain. Bukan begitu. Dia akak sekalian. Baik, bukan dia cari penyakit. Jadi itu berbuat baiklah sama-sama antara satu sama lain, bantu-membantu untuk menghentikan penyebaran coronavirus dengan mengamalkan nasihat kesihatan. Makna kita kena menasihati. Bukan kata kita hukum terus orang ni. Tak, dia akak sekalian. Oleh lagu tu. Dia hak paling besar sekali hamba baca dia akak sekalian. Tak. Kesan dia, kajian menunjukkan bahawa stigma terhadap coronavirus membawa pada kurangnya orang ni mendapat rawatan ataupun ujian. Sebabnya bila terkena gini orang tengok, oh, pakai gelar, duduk pusat kuarantin dia akak sekalian. Maka orang akan sisih dia. Maka dengan sebab tu dia akak sekalian, orang ni tak sih. Tak sih. Kalau hok kena positif pun tak pergi lawatan. Rela duduk nus tak tahu kayu. Pasal apa? Takut stigma terhadap dia ni. Baik, dalam masa yang sama, bila dia tak pergi rawatan, tak pergi kuarantin, dia pula menjadi penyebar pada orang lain. Lah sekali kita hok cukup pinggir ni pun duduk sekali dengan dia juga. Dalam dia kata, dia duduk tak tahu kayu, kita duduk pusat kuarantin dia kata. Jakit dengan dia. Tu kesan dia. Apabila kita ni berprasangka negatif pada orang ramai. Sebab itulah adik kakak sekalian dalam bab coronavirus ni, dan memang benda ni hamba royak ni kerana duduk main hamba buat kesimpulan beberapa ada 2 orang klien kita ni yang bersama-sama duduk nasihat dengan hamba adik kakak sekalian.
Tapi semua nasihat ni di atas talian belakang lah ni. Sebab apa dia akak sekarang? Kerana pihak hospital sendiri pun tak ada. Tak ada banyak. Jadi dia tanya, kita jadi penyakit waswah dan sebagainya. Lagu mana? Kerananya rasa bersalah. Siapa tak boleh tidur malam 2-3 malam? Kerana bersalah boleh jadi dia menyebabkan orang lain 2-13 orang lagi terkena jangkit penyakit ataupun positif COVID. Inilah dia panggil hukumnya kita menghukum orang yang stigma terhadap orang yang positif. Baik. Yang kedua, kurangnya kepatuhan orang ramai terhadap langkah pencegahan termasuk pengasingan diri. Sebabnya kalau mengasingkan diri ni orang akan nampak bahawa ni corona, ni virus, dia panggil positif. Ada. Baik. Dan ini menyebabkan kes ini tidak banyak kes tidak dilaporkan dan lebih ramai orang terdedah dan tidak ke kawalan menjadi sukar. Payahlah kat bagian ni dia akak sekalian. Ada. Baik. Maknanya dia akak sekalian kita kena kuat untuk menghadapi coronavirus ataupun COVID-19 ni. Baik, kita kena kuat. Dan jangan kita ni nak menyalahkan orang tu, menyalahkan orang ni dia akak sekalian. Kerana tidak ada seorang rabuk pergi ambil mari tisu di hidung mudah masuk hidung aku ni kerana nak suruh kena tidak ada seorang rabuk di kalangan kita. Ada. Masing-masing tak save belaka tapi dia akak sekalian apakah daya mula kita berusaha gapo gitu gini dia akak sekalian baik mengikut KKM-nya ialah sekarang ni baik coronavirus ataupun COVID-19 ni sudah berada dalam masyarakat. Sehingga seorang doktor sahabat hamba ni beritahu minggu lepas bila hamba kuliah tu sini dia akak sekalian hamba turun naik kereta tu ada seorang doktor tu dia akak sekalian hamba tak tahu dia ada ke dak malam ni sini hamba tak ada tanya dia WhatsApp hamba seorang doktor tu dia WhatsApp hamba dia kata dia ayat kuliah gua ni bagus dia ayat mungkin dia pun ada juga sini doktor dia akak sekalian sekarang ni tengah secuti belajar buat pakar dia akak sekalian hamba ni dia nak jadi ngajah cek doktor pakar cuma hamba kongsinya gapo dia hak berlaku dalam masyarakat kita dia akak sekalian ada baik kita kena kuat dalam kita nak melawan COVID-19 ini seorang dia akak sekalian nama dia seorang peninju hebat suatu ketika dulu nama dia Shane Mosley orang putih lah tak ada lagi Mak Ali tu pun orang putih dia akak sekalian tidak orang Melayu nama Mak Ali ada tak ada lagi hak suhu adik akak nama mamak kapo kota tak ada lagi dia akak sekian setakat ni ada baik Shane Mosley nama dia akak sekalian dalam banyak-banyak kata-kata ni kata-kata dia seorang peninju yang hebat juara dunia satu ketika dulu adik akak sekalian dalam kata-kata dia ni yang menjadi penyuntik semangat untuk dia royak only me can beat me dia sebut dalam kata-kata dia ni adik akak sekalian orang ingat siapa kali ni sebab apa dia adalah orang yang hebat dan suka bertinju only me can beat me dia kata hanya aku yang dapat mengalahkan aku mana tidak ada orang lain boleh mengalahkan aku apa maksud kata-kata dia adik akak sekalian dia seorang peninju yang hebat bila dia seorang peninju yang hebat adik akak sekalian baik dia lagu mana dia nak motivasi diri dia nak berlawan dia nak benar dengan orang maksud dia adik akak dia kena mengalahkan sikap dia dulu sikap penyakit waswah sikap dia panggil tomuh terhadap dia Allah kita nak gocoh dengan orang ni dia nak bertinju dengan orang ni tengok dia akak dia berat 95 kawan tu berat 105 kilo tangan dia besar ni tangan kawan tu besar ni Allah nombok penuh muka Allah kena nombok ni tak ada ngocak aku kita punya tanggapan lagu mana boleh ke tak tanggapan kita dia punya adik akak sekalian minda kita tu motivasi diri tak ada lagu tu tak ada apa kena nombok dia patah hidup aku baik kalau lagu tu kita duduk adik akak sekalian baik saing akak daerah putih awal-awal tak payah berlawan adik akak kalau berlawan garanti haluh sebab apa kita haluh romo orang Kelantan kata haluh romo tengok orang tu haluh romo tak ada berlawan lagi tak ada apa dah tak ada apa dah nak lawan orang bola kau gapo semua sekali dia akak sekalian bila kita duduk lagu tu adik akak sekalian menyebabkan kita tak ada berlawan kita sudah haluh sebab itulah kata Shane Mosley dia kata only me can beat me tidak ada orang lain yang boleh mengalahkan aku kecuali aku sendiri bila aku boleh atasi benda ni ke mana-mana aku akan benar dia akak sekalian kita pun nak berlawan dengan COVID-19 juga kita kena letak begitu dia akak sekalian baik kalau kita duduk sebab hamba sendiri tidak berkata orang lain bila ada berjabat balik tu positif 5 orang ada kena ngaku kau
Tak ada gapo-gapo, duduk dalam aircon sejuk getah. Tapi duduk semua rasa sepuluh panas, Puak panas selalu. Ni dia panggil psycho adik akak sekalian. Benda ni adik akak sekalian, hok duk mati-mati sakit jatuh lagu ni. Ada. Sebab apa? Sebabnya adik akak sekalian tak ada gapo-gapo lagi. Kita sudah mengukur dah diri kita. Maka kita perlu kuat dan kena ambil positif adik akak sekalian. Barulah kita boleh duduk dan kita boleh berlawan dengan COVID-19. Kita kena terima, tak terima pun adik akak sekalian. Kita kena hidup dengan COVID-19 ni dan PM kita sebut hidup yang normal baru. Itulah. Entah sampai bila tak tahu adik akak sekalian. Ada. Baik, tak apa vaksin mari itu beres tu. Vaksin pun adik akak sekalian kita tak tengok lagi setara mana. Amun oyak tak boleh kau cocok lagi. Nanti amo cocok dulu adik akak sekalian. Ambil komen boleh 15 ekor mampu ke tak? Tak mampu adik akak sekalian. Tadi juga. Kena tengok tu amo tak boleh nak oyak lah tu. Kena tengok. Ada. Baik. Maknanya adik akak sekalian, itulah tanggapan kita. Akhir sekali adik akak sekalian, moga oleh lama kita ni. Baik, ngelah sekali adik akak, gapo dia tanggapan ataupun tindakan kita yang kita harus lakukan. Adik akak sekalian. Buat ringkasannya ialah kena perbetulkan segala maklumat. Perbetulkan segala maklumat supaya segala maklumat pula. Perbetulkan segala maklumat ni hak kita ada. Baik, nak betul ni kena baca lah hak tepat daripada KKM dia akak sekalian, amal ke 3M, jauh ke 3 macam ni hak dia royak tu kena betul maklumat dia akak sekalian. Baik, kongsikan fakta-fakta yang tepat dan relevan pada orang ramai. Jangan cuba-cuba bawa cerita barang-barang hak mengaruh. Lebih-lebih lagi dia akak sekalian, hak mengaruh kat si dia hak berat lagi hak modal putih kedai kopi. Dia akak sekalian aku duk royak kata. Hak ni lah adik akak sekalian, ambo sebut dulu. Kalau adik akak ingat man tatabbaba, baca hadis dulu. Dia akak sekalian. Siapa-siapa dia ni jadi doktor jadi berobat royak betul, royak begini. Sedangkan dia tidak mengetahui fahuwa dhaminun, Nabi sebut. Orang ni dia adalah bertanggungjawab. Kesal gapo orang buat ikut petuah dia tu, dia akak sekalian, bila dia ni doktor jadi tak ada ilmu, tak ada pakar dalam bab ni, dia akak sekalian, dia bertanggungjawab. Tanggungjawab lagu mana? Paling tidak ialah termasuk dalam dosa man ghasyana, orang menipu. Dia akak sekalian, kita pun supaya masyarakat kita hidup molek, dia akak sekalian, kena betul beberapa perkara meroyak ni. Barulah dia akak sekalian, masyarakat kita boleh berlawan, dia boleh hidup dengan COVID-19, kita boleh lawan. Kita boleh sebenarnya dia akak sekalian. Begitu. Ada. Jadi mudah-mudahan perkongsian rekah hamba malam ni adik akak sekalian boleh kita kuranglah bahagian ini supaya adik akak sekalian hamba tak sirah. Lepas pada ni gua tak sirah nak kaunseling dan terlibat dengan kita panggil pesakit-pesakit positif COVID ini yang terpaksa dihukum secara tanpa masuk mahkamah. Sehingga mereka ni hampir nak gila. Sebab tu hamba royak gini ni. Sebab hamba buat kesimpulan dua orang hak rujuk pada hamba ni hampir nak gila. Dia akak sekalian. Tak boleh tidur malam 2-3 malam kerana mengenaikan benda ni orang hukum dia lagu tu. Ada. Di kat tu dulu adik akak sekalian yang baik daripada Allah Taala, tidak baik kelemahan diri hamba yang baik kita buat tauladan, dan yang tidak baik kita buanglah jauh-jauh. Jadi kesempatan untuk diri kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.